saya nak timbulkan soalan pada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan perkataan kalau kita tengok dalam segi versi bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Menyatakan bahawa dalam 2D menyatakan tentang perdagangan orang dan disebutkan bagi maksud eksploitasi, dengan cara yang berikut A, B, C, D, E, F, G. Dan kita tengok di sini ialah memerlukan dua aspek di segi undang-undang, iaitu maksud eksploitasi, dengan cara yang berikut. Maknanya adanya mens res dan adanya actus res. Jadi ini memang bagi saya ada sesuatu yang dilihat sebagai wajar sebab kita perlu berlaku adil dalam sistem yang berlaku dalam proses perundangan negara kita. Walau bagaimanapun saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan dan Yang Berhormat Menteri sendiri berada dalam Dewan pada hari ini untuk menggunakan perkataan yang agak lebih luas dan juga spesifik. Sebab dalam perkataan C, fraud dan perdayaan, dan E, penyalahan gunaan kuasa, itu begitu subjektif. Jadi saya mencadangkan untuk memasukkan sebagai contoh yang berlaku hari ini, modern day slavery, iaitu penculikan, adoption, serta pengaruh tidak wajar, undue influence, dalam perenggan 2D sebagai salah satu cara perdagangan orang. Tindakan seperti ikatan hutang dan pekekalan pasport withdrawal, telah seringkali dilaporkan di Malaysia, di mana cara-cara tersebut turut serta dimasukkan dalam definisi perdagangan. Kalau kita lihat, sebenarnya Tuan Tan Sri Speaker, rang undang-undang ini perlu menangani isu yang berkaitan dengan elemen perhambaan, slavery, dengan kerja paksa ataupun wajib. Itu sebabnya isu ini seringkali dilihat sebagai overlapping dalam perkara ini. Dan bila bercakap tentang perdagangan orang, hendaklah ditangani secara menyeluruh untuk meningkatkan perlindungan mangsa. Itu sebabnya bagi saya, kesan yang lebih besar dalam perkara ini kalau kerajaan tidak melakukan, better late than never, dan kita sebagai ahli parlimen tidak menyokong, ialah ia akan efek kepada perniagaan antarabangsa di peringkat mata dunia. Kita sendiri tahu bahawa dunia hari ini semakin kecil. Negara-negara moden yang menjadi pengimport kepada barangan buatan Malaysia akan melihat perkara ini sebagai ukuran pembelian mereka. Dan terbukti daripada kes Top Glove dengan izin. Itu sebabnya bagi saya, apa pun Tan Sri Speaker, elemennya ialah elemen keuntungan, profit. Bila syarikat boleh buat untung pada kos yang paling rendah, tak nak bayar insurans, tak nak bayar SOKSO, tak nak bayar EPF kepada rakyat tempatan, ambilnya pekerja luar, diberinya paksaan, daripada masuk sebagai pelancong, jadi pula mereka yang dilihat sebagai modern day slavery. Akhir sekali, Tan Sri Speaker, saya juga nak minta kepada Yang Berhormat Menteri, saya ucapkan tahniah lah dalam spesifikkan tentang perkataan menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal kebajikan dimasukkan dalam fasa 13, seksyen 42 tu. Itu memang perlu sebab saya rasa takkan Menteri Dalam Negeri nak jaga hal ehwal kebajikan. Tetapi seksyen ini membawa masuk ini menerima kehadiran kementerian yang relevan. Dan saya minta pada Jasa Baik Yang Berhormat Menteri dan juga kementerian yang relevan memasukkan pejabat OCC, Office of the Child Commissioner. Kalau boleh supaya dapat memantau apabila anak-anak kecil yang menjadi mangsa kepada ikatan ini. Dengan itu, pengerang menyokong kepada cadangan baik oleh pihak kerajaan dan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Pengerang. Yang Berhormat Menteri ada dalam Dewan, jadi saya tak payah kirim salam dekat dia. Saya persilakan Yang Berhormat Sepang. Silakan.